Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi ulasan laporan laksana ke-46 ini. Seperti biasa, saya harap semua di luar sana mematuhi SOP bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Laporan laksana ke-46 akan didahului dengan ulasan tentang isu semasa dan akan menyentuh status pelaksanaan Belanjawan 2021, Permai, Penjana dan juga Kita Prihatin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya terpanggil untuk menjawab isu berkaitan hutang negara kerana ramai pihak yang membangkitkan isu ini. Maka, saya akan menjawab dalam 3 poin ringkas. Hutang kerajaan masih di bawah had statutory mengikut undang-undang. Had statutory yang selalu disebut-sebut adalah had statutory untuk instrumen hutang yang diterbitkan kerajaan, iaitu Malaysian Government Securities (MGS), Malaysian Government Investment Issues (MGII) dan Malaysian Islamic Treasury Bills (MITB). Jenis-jenis hutang yang dikira di bawah had statutory adalah di bawah akta yang digunapakai oleh kerajaan sejak 2009 lagi, bukan terjemahan saya seorang. Dalam kata mudah, definisi hutang statutory tidak pernah berubah dari tahun 2009. Jumlah hutang bagi 3 instrumen terbitan kerajaan ini pada akhir Disember 2020 adalah 58% daripada KDNK. Pada akhir Februari 2021, jumlah hutang ini adalah 54% KDNK dan dijangka mencecah 58.5% pada akhir tahun ini. Jadi, masih belum melepasi had hutang statutory 60%. Instrumen hutang lain pula mempunyai had statutory masing-masing dan kesemuanya masih di bawah had akta, iaitu RM35 bilion untuk pinjaman luar negeri dan RM10 bilion untuk hutang bil perbendaharaan Malaysia. Keutamaan kerajaan adalah untuk membantu rakyat dan perniagaan menghadapi cabaran COVID-19. Dalam keadaan ekonomi biasa, kerajaan perlu mengimbangi di antara perbelanjaan untuk rakyat dan kadar hutang negara. Namun, apabila negara berada dalam krisis ekonomi, maka keperluan perbelanjaan untuk rakyat akan lebih besar, menyebabkan paras hutang juga meningkat. Ekoran itu, kerajaan telah meletakkan kepentingan untuk membantu rakyat sebagai keutamaan, termasuk dengan menyuntik sejumlah RM340 bilion ke dalam ekonomi melalui beberapa siri pakej stimulus. Walaupun ia menaikkan hutang kita, namun ia masih tidak melepasi had statutory seperti yang telah dijelaskan. Pada masa yang sama, Kementerian Kewangan akan terus memantau hutang negara bagi memastikan ia terkawal bagi mengekalkan keyakinan pelabur dan agensi antarabangsa. Tanpa keyakinan mereka, rakyat akan terkesan dengan pelbagai kesan negatif seperti kurangnya pewujudan pekerjaan dan peluang perniagaan. Kita berbahas soal had hutang, jumlah hutang, tetapi apakah pecahan hutang-hutang tersebut? Hutang ini ada hutang yang baik dan ada hutang yang buruk. Hutang yang baik adalah seperti pinjaman yang kita ambil untuk tampung kos inisiatif bagi membantu rakyat dan menyelamatkan pekerjaan. Pinjaman bagi membangunkan infrastruktur untuk rakyat seperti lebuh raya dan kemudahan awam lain adalah contoh hutang yang baik. Apa pula hutang yang buruk? Hutang yang buruk adalah hutang yang tidak membawa sebarang faedah ekonomi atau manfaat untuk rakyat hari ini. Ada sebahagian hutang yang perlu kerajaan urus hari ini disebabkan bebanan hutang legasi. Walaupun hutang ini bukan hutang yang dibuat kerajaan hari ini, tetapi ia tetap hutang yang perlu kita uruskan. Kesannya memang besar, tetapi kita cuba uruskan. Ini bukan alasan kerajaan untuk tidak berbelanja untuk rakyat. Seperti mana yang saya sebut sebelum ini, kerajaan tetap utamakan perbelanjaan untuk rakyat melalui strategi 6R. Saya harap ini dapat menjawab soalan beberapa pihak. Namun bagi rakyat umumnya, jangan putus harapan. Program vaksinasi hari ini telah memberi harapan bahawa cabaran yang dibawa COVID-19 ada penghujungnya.
Pemerkasa, iaitu sebuah inisiatif di bawah Strategi Pemulihan Ekonomi Negara 6R, akan menyediakan rakyat dan perniagaan untuk bangkit kembali apabila COVID-19 ini berakhir. InsyaAllah, kita mampu bangkit semula dengan lebih berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di bawah Pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia, PERMAI, kerajaan telah menyatakan komitmen bagi bantuan kewangan secara one-off sebanyak RM1,000 melalui Geran Khas Prihatin ataupun GKP kepada PKS Mikro di 12 negeri Perintah Kawalan Pergerakan serta RM500 kepada PKS Mikro di negeri bukan PKP yang berkuat kuasa pada bulan Januari dan Februari 2021. GKP tambahan ini bertujuan meringankan beban kewangan perniagaan ekoran penularan wabak COVID-19 dan juga bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran dan perkhidmatan PKS Mikro. Sukacita dimaklumkan bahawa semua PKS Mikro yang telah diluluskan di bawah GKP 1.0 dan GKP 2.0 akan menerima bayaran GKP tambahan mulai 25 Mac, melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM883 juta. Pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan dalam sistem GKP dan semakan status kelulusan boleh dibuat mulai 24 Mac di portal GKP. Mengambil kira GKP 1.0, GKP 2.0 dan juga GKP tambahan yang diluluskan, jumlah keseluruhan penerima GKP adalah hampir 900,000 PKS Mikro dengan jumlah bantuan kewangan sebanyak RM3.58 bilion. Saudara-saudari yang saya hormati, berkali-kali kerajaan telah menyatakan bahawa tiada kompromi di dalam pemerkasaan kesihatan awam negara. Sehubungan itu, dari segi allowance khas Barisan Harapan yang diumumkan di dalam pakej prihatin, setakat 12 Mac ini sebanyak RM565.4 juta telah disalurkan berdasarkan hampir 1.65 juta tuntutan yang terdiri daripada doktor, jururawat dan kaki tangan perubatan lain yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pembendungan wabak COVID-19. Allowance khas ini juga dipanjangkan kepada anggota tentera, polis, kastam, imigresen, bomber, anggota Angkatan Pertahanan Awam serta anggota rela yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan PKP. Di bawah PERMAI pula, setakat 15 Januari, seramai 3,591 petugas kesihatan kontrak telah diluluskan untuk menampung keperluan perkhidmatan yang mendesak susulan peningkatan kes COVID-19. Sehingga 15 Mac, seramai 2,586 petugas kesihatan yang meliputi skim perkhidmatan pegawai sains, juru X-ray diagnostik, juru teknologi makmal perubatan, penolong pegawai kesihatan persekitaran, penolong pegawai perubatan dan juga jururawat telah selesai dilantik. Baki 1,005 petugas kesihatan kontrak masih dalam proses saringan dan dijangka selesai pada akhir bulan Mac ini. Status pelantikan yang terperinci adalah seperti berikut. Seterusnya saya ingin mengulas mengenai penjanaan dan pengekalan pekerjaan di bawah penjana, di mana dari segi program subsidi upah 1.0 sehingga 26 Februari, iaitu tarikh tutup PSU 1.0, seramai 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja telah menerima manfaat PSU di bawah prihatin dan penjana. Setakat 12 Mac, permohonan subsidi upah yang diluluskan telah pun mencapai nilai RM12.837 bilion. Sementara itu, di bawah kita prihatin pula, kita ada program subsidi upah 2.0. Setakat 12 Mac, sejumlah RM1.094 bilion telah disalurkan kepada 72,531 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 619,821 pekerja. Program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Setakat 12 Mac, seramai 137,075 peserta telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program-program yang disediakan. Senarai kursus-kursus yang mendapat permintaan boleh dilihat
melalui pautan Kementerian Kewangan. Selain itu, pemohon juga boleh layari laman web agensi-agensi kerajaan seperti yang dimaklumkan di dalam laporan bertulis untuk mendapatkan maklumat mengenai kursus-kursus yang ditawarkan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, terutamanya golongan belia, anda semua dijemput menyertai kursus-kursus ini. Sebagai satu jaringan keselamatan sosial bagi membantu pekerja yang hilang pekerjaan melalui bantuan kewangan dan mencari pekerjaan baru, sistem insurans pekerjaan di bawah Perkeso telah berjaya menyalurkan RM366.37 juta kepada lebih 107,000 individu yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020. Setakat 14 Mac, Perkeso telah membantu lebih dari 18,000 pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan menyalurkan bantuan kewangan berjumlah RM85.96 juta. Jumlah ini adalah termasuk dengan penambahbaikan allowance mencari pekerjaan yang telah diumumkan di bawah Belanjawan 2021. Selain itu, seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga 15 Mac, kita juga telah melantik seramai 2,586 petugas kesihatan yang meliputi skim perkhidmatan pegawai sains, juru X-ray diagnostik, juru teknologi makmal perubatan, penolong pegawai kesihatan persekitaran, penolong pegawai perubatan dan jururawat. Saya juga ingin berkongsi bahawa menurut kaji selidik FMM dan MIER yang diumumkan pada awal Mac, lebih banyak pekerjaan terdapat di sektor pembuatan baru-baru ini. Seperti yang ditunjukkan dalam indeks pekerjaan yang meningkat dari 82 pada separuh pertama tahun 2020 kepada 95 pada separuh kedua tahun 2020. Walaupun tahap optimisme masih kurang, namun sentimen bertambah baik pada masa ini. 15% daripada majikan telah meningkatkan jumlah pekerja mereka pada akhir tahun 2020 berbanding 6% pada tempoh separuh pertama tahun 2020. Majoriti pengambilan pekerja baru pada tahun 2021 adalah untuk operasi, bahagian teknikal dan penjualan pemasaran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya ialah pemerkasaan PKS. Di bawah penjana ada beberapa inisiatif yang telah dilancarkan. Dana Pinjaman Mudah Perusahaan Kecil Sederhana PKS yang dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia. Setakat 12 Mac, jumlah permohonan yang telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui terima oleh PKS adalah RM11.75 bilion yang akan memberi manfaat kepada 24,819 PKS. Jumlah ini termasuk dana Special Relief Facility, Automation and Digitalization Facility, All Economic Sector Facility dan Agro-Food Facility. Walaupun dana SRF telah dimanfaatkan sepenuhnya, PKS masih boleh memohon skim pembiayaan yang masih tersedia melalui tabung BNM seperti ADF, AES dan AF. PKS juga boleh mendapatkan pembiayaan melalui platform IMSME yang boleh membantu dalam membuat padanan pembiayaan yang diperlukan dengan pelbagai penyedia dana untuk PKS. Bagi pembiayaan PKS bencana pula, peruntukan kerajaan sebanyak RM2 bilion di bawah program ini mengutamakan PKS yang belum pernah mendapat pinjaman daripada bank sebelum ini. Setakat 13 Mac, sebanyak 7,205 permohonan telah diluluskan dengan jumlah nilai pinjaman sebanyak RM1.356 bilion. Bumiputera Relief Financing berjumlah RM200 juta oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad pula adalah khas untuk PKS Bumiputera yang terkesan oleh COVID-19 dengan pembiayaan antara RM100,000 dan RM1 juta bagi PKS terlibat. Setakat 12 Mac, dana ini telah disalurkan kepada 670 PKS melibatkan jumlah RM193.1 juta. Dari segi sokongan bagi industri pertanian dan makanan pula, pembiayaan bernilai RM400 juta telah diperuntukkan bagi golongan petani, peladang dan nelayan. Di bawah skim ini, RM350 juta merupakan peruntukan di bawah skim pembiayaan mikrokredit Agrobank. Sebanyak RM107.23 juta telah disalurkan di bawah skim ini bagi memanfaatkan 9,400 PKS mikro pertanian.
Jaminan makanan amatlah dititik beratkan di dalam Pelan Penjana dan juga Belanjawan 2021. Saudara-saudari sekalian, ada beberapa lagi inisiatif di luar skop penjanaan pekerjaan dan pemerkasaan PKS yang ingin saya laporkan. Bagi skim Air Lestari di bawah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, setakat 12 Mac, jumlah pengeluaran kumulatif adalah sebanyak 19.45 bilion ringgit dan melibatkan 5.23 juta penerima. Perancangan persaraan adalah penting dan orang ramai disyorkan untuk menggunakan khidmat nasihat persaraan yang disediakan oleh pihak KWSP secara percuma untuk tujuan ini. Seterusnya adalah program iSINA. Mulai 8 Mac yang lepas, kelayakan permohonan kemudahan iSINA telah ditambah baik bagi membantu rakyat meneruskan kelangsungan hidup. Setakat 14 Mac, pengeluaran sebanyak 52.48 bilion ringgit telah diluluskan yang melibatkan seramai 5.94 juta pemohon. Daripada jumlah itu, sebanyak 32.74 bilion ringgit telah pun dikreditkan. Bagi inisiatif cendana khas untuk industri kreatif pula, sebanyak 2.16 juta ringgit telah disalurkan kepada 393 penerima. Penerima termasuk mereka daripada kalangan seniman dan organisasi yang terlibat aktif dalam sektor seni dan budaya Malaysia. Para penggiat industri kreatif adalah disarankan untuk menggunakan peluang kemudahan yang disediakan ini dalam menghasilkan karya-karya mereka. Semua pemain industri terlibat boleh memohon bantuan dari kedua agensi berkaitan dengan melayari www.mycreative.com.my dan juga www.cendana.com.my untuk maklumat lanjut. Sekian sahaja laporan saya buat kali ini. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengingatkan semua agar terus mengikuti SOP dalam menjalani aktiviti ekonomi dan kehidupan harian. Pemulihan ekonomi sebahagiannya disandarkan kepada kemampuan kita untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Dalam pada itu, kerajaan tidak akan berhenti memberi sokongan terhadap kapasiti kesihatan awam dan menjamin kelangsungan perniagaan serta melindungi punca rezeki rakyat melalui bantuan yang akan diteruskan. Kerajaan tetap akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membendung wabak COVID-19 dan memastikan proses pemulihan ekonomi dapat diteruskan. Sehubungan itu, saya ingin menyarankan kepada semua rakyat Malaysia agar mendaftarkan diri masing-masing untuk vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera. Ingatlah bahawa ini amat penting untuk kita memastikan agar ekonomi kita mampu pulih dan kembali berkembang mulai separuh kedua tahun 2021 ini, insya-Allah. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Berpuput angin berarak gemawan, cuaca terlihat tidaklah mendung. Pakej kerajaan terangkum bantuan, ekonomi dan rakyat sama terlindung. Sekian, jaga diri dan stay safe. Terima kasih.